Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan pengurusi majlis, para imam, para bilal, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan, dalam hidup ni tidak ada benda yang paling utama kita kejar, kecuali pertama, kita nak kejar biar mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah bukanlah segala-galanya juga. Sebab yang kita dambakan ialah kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, dari sebab dua benda tadilah, kita bersungguh-sungguh untuk buat segala arahan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Maka saya nak ajak pada tuan-tuan dan puan agar kita sama-sama menghayati firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 1 hingga 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum. Al-ayah. Apa kata Allah Taala? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Manusia ni kalau kita kaji balik, kita lihat balik kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhubung tanda-tanda kiamat, kita dah dekat. Kita baca balik dalam bab akidah, dalam bab tanda-tanda sughra, tanda-tanda sughra, tanda-tanda kecil nak masuk alam kiamat, kita pun dah dekat. Banyak dah berlaku dah tuan-tuan. Yang kita duk tengok hari ni, yang Nabi SAW sebut, nisa'un 'ariyatun kasiyatun mumilatun fit turqat. Kita dapat lihat orang perempuan, orang lelaki duduk dekat tepi jalan, jalan dalam keadaan, orang kata apa, dalam keadaan menyeksakan. Kita kata seksa lah. Dia pakai seksi, kita seksa tengok. Orang perempuan pun sama. Orang perempuan tengok lelaki, nampak badan sadar. Sekarang ni zaman sadar tuan-tuan. Pelakon semua sadar semua. Sampai kan ustaz pun dia pun suruh sadar kan. Ada seorang penerbit telefon kata, ustaz, boleh tak kita bayar ustaz 3 bulan masuk gym? Saya kata, buat apa? Dia kata nak bagi badan ustaz lebih sadar dan sadar. Kemudian apa nak buat? Program bersama ustaz sadar. Aduh, saya kata minta maaf lah, kata kalau itu niat tak bayar, kata. Apa cerita pula ni? Kalau niat sadar untuk sihat tak apa. Sebab dia kata ramai ustaz-ustaz nak mati belaka dah ustaz. Kena heart attack, kena jantung, kena stroke, kena itu, kena ini, kecil manis, darah tinggi. Ustaz Kazim saja baru ni jumpa, dia punya kaki, jari kaki akhir tu dah hitam dah. Terpaksa buat, saya pun tak faham, nak masukkan apa straw tak straw gitulah lebih kurang. Nak bagi laluan jalan darah tu berjalan sebab dah block disebabkan darah kencing manis yang kuat. Nak kena potong ni. Dia kata doakanlah, dia kata. Dia kena, rupanya dia kena darah kencing manis ni umur 32 tahun. Muda ni. Sekarang ni 44 tahun. Nak cerita, kalau sebab itu okey lah. Kau bayar 3 bulan, kita orang masuk gym, okey. Tapi kalau untuk niat nak buat program sadar, itu tak boleh. Tengah-tengah ceramah, tetep gerak. Tak boleh. Mengarut semua tuan-tuan. Sambil-sambil, tuan-tuan, puan-puan, gitu. Berat. Tak ada. Nak cerita sekarang ni dah jadi macam trend begitu. Sampai mufti tegur pun orang tak ambil hal dah sekarang tuan-tuan.
Tan Sri Harusani kata perempuan yang muslimah, yang beragama Islam tidak sepatutnya terlibat dengan gimnastik. Betul tak? Tan Sri Harusani tegur. Apa orang jawab? Biarlah gimnastik. Hari ni kan hari sukan. Biarlah kita nak emas je. Dia pakai spender tu antara dia dengan Tuhan lah. Jawapan. Mufti cakap, awak balas. Patutnya bila mufti cakap, ulama cakap, kamu akur. Sebab mereka bercakap berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Tengok. Ini pemikiran Barat. Ini pemikiran Yahudi. Maka benar kata Allah Ta'ala, iqtaraba linnasi hisabuhum. Manusia ni dah dekat dengan kiamat, tapi kamu masih alpa. Masih alpa Allah sebut ni. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Kamu tak nampak. Orang perempuan makin seksi, orang lelaki makin tak tahu tanggungjawab, tuan-tuan perempuan. Pandai kahwin tapi tak reti nak jaga tanggungjawab sebagai seorang suami. Suami pula sekarang ini dia punya pendapatan lebih rendah daripada isteri. Tak pelik sebab Nabi pun dah bagi tahu di akhir zaman wanita yang berkualiti lebih ramai daripada lelaki berkualiti. Bukan saya nak komplain orang lelaki sebab aku pun lelaki, tuan-tuan. Nanti ustaz kutuk lelaki kau tu apa? Dah nak bagi tahu ini hadis Nabi akhir zaman. Orang kata mana orang perempuan? Orang perempuan dalam universiti masuk UKM saja 73% adalah wanita. Tuan-tuan, bakinya adalah lelaki. Lelaki pula bahagi dua, lelaki lembut dengan lelaki sejati. Dah ada persatuan lelaki lembut pula sekarang ni. Nak cerita ni tanda kiamat. Lelaki bercinta dengan lelaki, perempuan bercinta dengan perempuan. Dan sekarang yang terbaru sekarang ni, orang tengah-tengah pening kepala ni, orang lelaki tengok budak-budak comel, melepaskan nafsu melihat gambar budak comel. Tengok tuan-tuan, apa dah jadi kita punya negara ni. Jangan kata negara kita, negara-negara Islam, negara-negara Barat dah berlaku. Allah bagi tahu dah, wahum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka lah alai. Pemimpin lalai, rakyat lalai, akhirnya tuan-tuan kita makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Macam-macam dah pengkhabaran dibawa oleh para ulama. Betul tak? Mufti-mufti dah bagi pengkhabaran. Ini tanda kiamat. Ini tidak betul. Ini haram. Ini. Semua dah ada dah. Tetapi apa mereka kata? Wahum yal'abu. Mereka dengar. Lantak engkau lah wahai mufti. Lantak kamu lah. Mereka tak ambil serius terhadap apa yang disebut oleh para ulama. Apa yang berlaku tuan-tuan? Akhirnya manusia akan terus jauh daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, untuk kita bermuhasabah ni, tambah-tambah kita masih dalam bulan hijrah tuan-tuan. Mari kita sama-sama bermuhasabah. Muhasabah diri seperti mana Ali radhiyallahu anhu, menantu Nabi, kata apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebut juga di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 191. Allah kata apa? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكروا في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. الآية. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. Orang beriman yang dia takut hari saat kematian, tuan-tuan. Dia takut nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Apa yang mereka akan kata? Mereka akan buat yazkurun Allah. Mereka akan bermuhasabah diri. Tengok pada anggota badan kita muhasabah. Ya Allah, untungnya aku alhamdulillah sihat wa'afiat. Tuan-tuan, muhasabah. Ya Allah, aku ni Allah bagi mata. Apa yang kamu buat dengan mata kamu ni? Allah tanya, tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran ni, Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, mata, hati, semua Allah akan tanya. Ni Allah bagi lengkap ni, tuan-tuan. Malu kita orang yang tak pandai, orang yang tak nampak, tuan-tuan, hafaz Al-Quran. Kita yang nampak tak hafaz Quran. Malu, tuan-tuan. Baru ni masa Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan, saya dengan ada seorang budak tak nampak mana mata dia, tuan-tuan. Boleh kita katakan okey, tak berapa nampak mata dia tu.
Tuan-tuan, baca Quran dengan tertil, bacaan dengan betul-betul cantik, hafaz Al-Quran, tuan-tuan puan. Dia nampak saya, dia pegang saya dia. Dia pegang pun dia kata, ni ustaz ni. Dia dapat rasa dengan panca indera yang lain. Tuan-tuan, tapi bacaan Quran dia mengalahkan orang yang nampak. Depan agung, tuan-tuan. Kita ni nak mati dah tapi tak baca Quran lagi, tuan-tuan. Malunya depan Allah Ta'ala. Ni, cukup melihat anggota badan sudah memadai menyebabkan kita insaf, tuan-tuan dan puan. Dan macam mana nak bertemu dengan Allah ni? Kita nak bertemu dengan tuanku, dengan sultan, tuan-tuan. Macam mana keadaan kita, tuan-tuan? Betul tak? Katakanlah tuanku Mukhris nak datang surau kita ni. Apa akan berlaku kepada AJK Masjid? Pastinya semua diarah pakai baju sedondon. Betul tak? Baju Melayu, warna apa kita nak pilih? Surau dah warna hijau, kita pakai biru pula. Tak, surau hijau, biru biar nampak kontras. Tak, sampin dan dengan songkok akan kita sponsor. Surau sponsor, tuan-tuan. Yang AJK ni semua pakai balik berlatih, tuan-tuan. Duduk pakai sampin dia betul, bawah lutut, atas lutut. Bawah lutut dah kahwin, atas lutut tak kahwin lagi. Di antara lutut dengan, kalau dia punya sampin antara lutut dengan atas bawah tu, tuan-tuan, tu nama takut bini. Ma bainal kahwin tak kahwin, tuan-tuan. Wah, sungguh-sungguh punyalah happy, tuan-tuan. Sultan nak datang ni. Perbincangan sebulan awal. Tuan-tuan, ini perkara biasa. Kawan-kawan saya semua jadi pengurusi masjid, jadi nazir masjid. Sultan nak datang sebulan awal, tuan-tuan. Semua pakak sibuk. Baiki jamban, takutlah mana tahu tuanku nak masuk tandas. Tengok tandas berterabur, pening kepala. Keluar balik. Buat habis semua tu. Dekat rumah berlatih, pakai sampit. Ampung tuanku. Depan cermin, tuan-tuan. Punya bersungguh kau nak bertemu dengan raja manusia. Kamu tak jumpa lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maliki Yaumiddin, raja segala alam. Macam mana kau nak tunjuk apa benda nak pakai? Sampin, Allah tak mau tengok samping kau. Tengkolok, Allah tak mau tengok. Yang Allah nak tengok, di mana amal ibadat kamu? Apakah sumbangan kamu? Tu, pemimpin, apa sumbangan kamu? Ulama, apa sumbangan kamu? Qulil haqqa walau kana murra, cakap benar walaupun benda tu pahit. Pemimpin, Allah akan tanya, bagaimana kamu tadbir sebuah negara? Tu Syria tu, Allah akan tanya Bashar Assad, Hafiz Assad, bapak dia. Allah akan tanya, apa yang kau dah buat dengan negara? Habis umat Islam di negara kamu hancur. Kamu jawablah depan Allah Ta'ala. Di Iraq, semua yang menyebabkan Iraq kalah dengan Amerika Syarikat, jawablah pemimpin-pemimpin waktu itu. Semua tu pemimpin akan dipersoalkan depan Allah Azza wa Jalla. Ulama, Allah akan tanya, qulil haqqa walau kana murra, cakap benar walaupun benda tu pahit. Tapi kita kadang-kadang kita takut nak bercakap benar. Oleh sebab itu, tuan-tuan, Allah suruh kita bermuhasabah. Sebab semua orang akan diperhitungkan depan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah kata, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. Duduk teringat, ya Allah, aku ni kawan-kawan dah meninggal dunia. Ingat mati pun dapat pahala dah. Tuan-tuan, kita baring duduk sekejap, ya Allah, kawan-kawan tak ada belaka dah, ya Allah. Aku ni macam mana? Allahu akbar, tuan-tuan. Itu saja sudah menyebabkan kita nak bangun solat tahajud. Bayangkan, tuan-tuan dan puan, Allah bagi kita sihat, kita tak sedar yang Allah nak ambil kita. Tapi hari ni Allah dah bagi macam-macam penyakit. Saya pagi tadi ada seminar. Saya bagi talk tentang penggunaan bahan haram dalam produk, dalam ubat-ubatan, vaksin dan seumpama. Depan doktor-doktor, tuan-tuan, dekat USIM. Saya daripada Piding turun terus pergi USIM. Tuan-tuan dan puan, doktor-doktor ni bagi tahu, ustaz, sekarang ni macam-macam penyakit dah, ustaz. Kami pun dah luar daripada teori yang kami belajar. Antara contoh tadi saya jumpa pakar kanser usus. Doktor pakar kanser usus. Dia kata apa? Ustaz, zaman saya belajar, teorinya orang nak kena kanser usus adalah umur 50 tahun ke atas. Itu teori. Tanda-tanda kanser usus, kita duduk berak, dia tak keluar tahi, dia keluar darah. Darah tu warna merah. Dia dua sebab je, dia kata ustaz, kalau kena darah keluar masa berak ni. Pertama, buasir. Tapi buasir sakit. Kita berak, dia tahi nak keluar tu payah, sakit, tuan-tuan. Hak tu masa tu kita ingat Allah Taala. Tak, saya pernah duduk dalam bilik air.
Allahu Akbar. Orang takbir dan tandas, tuan-tuan. Woi, takbir dan tandas apa je tu? Allah. Bunyi Allah. Lepas tu bila dah habis ni kat UKM ni, dekat universiti. Rupanya ada student saya keluar. Kata, ustaz, saya cembelik tadi ustaz. Berpeluh nak keluar ustaz. Keluar-keluar, ingat Allah Ta'ala. Dia kata, betul, Allah suruh kita ni ingat Allah bila kita sakit. Betul, baru sembelik. Sembelik, tu darah. Dia akan menyebabkan buasir. Yang kedua, kemungkinan kanser. Selalunya yang keluar darah kanser ni selalu umur 50 tahun ke atas. Dia kata, tak ustaz, sekarang ustaz, baru ni saya selesaikan satu kes dekat Putrajaya. Seorang remaja umur 23 tahun sudah kena kanser usus tahap 4. Tuan-tuan, luar daripada teori kebiasaan yang berlaku. Makna apa yang nak tunjuk? Allah nak tunjuk pada kita, mati tu tak ikut zaman. Penyakit tak ikut zaman. Elok-elok sihat, tiba-tiba Allah bagi penyakit. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, mati anytime. Tapi Allah dah bagi pada kita step by step. Masih tak ingat Allah Ta'ala lagi. Masih tak boleh nak bermuhasabah lagi. Masih menganggap bahawa Allahu Akbar, masih panjang lagi umur aku. Dah. Kencing manis, darah tinggi. Orang kena darah tinggi, dia makan ubat, dia akan menyebabkan terkencing banyak. Betul tak? Orang sini tak kena kencing manis semua. Orang makan, dia mula-mula awalan-awalan kena kencing manis ni, darah tinggi, dia makan ubat. Ubat ni menyebabkan dia nak kencing selalu. Pukul 12 kencing, pukul 2 kencing. Lepas tu dia bila banyak kencing, kenapa kencing tu? Allah bagi hing. Hang nak mati dah weh. Kencing manis boh. Darah tinggi boh. Semayang lah boh, semayang, bangun semayang pukul 2 pagi, kencing kan. Kencing tu bukan senang nak bangun saya saja tuan-tuan. Tahan jam tak bangun. Tapi kencing punya pasal bangkit tuan-tuan. Bangun-bangun tidur lagi tengah kencing tuan-tuan. Basuh. Salah basuh kepala lutut. Punya sayang tuan-tuan, takut tidur. Tak bagi kena air mata ni, takut tak boleh tidur balik. Masuk atas katil tidur balik. Allahu Rabbi, Allah bagi peluang. Bangun dah weh. Kencing tu maknanya Allah bagi peluang untuk kamu bertahajud. Kamu bangun untuk bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, betul tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak perasan. Ini Allah bagi nikmat, suruh taubat. Tu, Syukri, ingat tak pelakon Syukri Hashim tu? Tak saya. Syukri Hashim ke? Kan? Dia kalau berlakon mesti Tan Sri, Datuk Tan Sri dia. Dia kena kanser prostat kalau tak saya. Kena tahap 4, tuan-tuan. Allah bagi peluang. Kawan-kawan artis yang dia kata apa? Dia kata masa dia kena tu, dia jadi berubah 100%, pergi jumpa habis jiran-jiran minta maaf, tuan-tuan. Minta maaf ya kalau ada salah silap. Dia datang surau minta maaf dengan orang surau. Lepas tu dia pergi bayar habis hutang dia. Tak ada hutang langsung masa dia mati. Tuan-tuan, Allah bagi peluang dia untuk taubat. Kita belum tentu tuan-tuan. Belum tentu. Allah belum tentu. Saya belum tentu tuan-tuan. Belum tentu Allah bagi saya peluang untuk taubat sebelum saya mati. Allahu Rabbi tuan-tuan. Itu sebabnya kita kena sentiasa muhasabah. Ya Allah, aku ni macam mana aku ni ya Allah. Itu sebabnya Allah yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Beringat sebelum Allah ambil ajal kita tuan-tuan. Oleh sebab itu saya nak jelaskan kepada tuan-tuan perempuan. Kata para ulama, antara Syekh Sais, ada 4 perkara yang boleh menyebabkan kita bermuhasabah. 4 perkara ni boleh diambil oleh semua para pemimpin, oleh semua masyarakat, khususnya orang Islam, agar kita sentiasa berada di tahap bersedia untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita bersedia nak masuk istana, macam mana kita bersedia nak sambut tuanku datang ke masjid dan surau kita, begitulah kita bersedia nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Pertama, ay yajlisa bainal ulama wa ashabuddin. Wa ashabuddin. Dia kena sentiasa duduk dengan para ulama. Tuan-tuan, itu sebab para sahabat iman dia luar biasa tuan-tuan. Abu Bakar imannya luar biasa. Umar iman dia luar biasa. Aisyah iman dia luar biasa. Fatimah iman luar biasa. Ramai lagi. Sa'd bin Waqqas. Semua iman yang luar biasa. Kenapa tuan-tuan? Mereka sentiasa berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Nabi. Nabi bagi nasihat, dia orang ikut. Itu sebabnya tuan-tuan,
perkara yang paling baik adalah kita sentiasa duduk dengan para ulama. Duduk dengan ulama tak bermaksud kita duduk dekat, tidak. Sekarang ni macam-macam dah kita ada. Orang kata apa? Medium yang ada. Kita ada Facebook. Berapa ramai yang follow ustaz-ustaz dengan si Gomez tu. Apa? Selena Gomez. Pakcik tua pun Selena Gomez, tuan-tuan. Gomez pakcik kenal. Entahlah, anak pakcik yang suruh. Tuan-tuan nak cerita, Allahu Akbar. Ikutlah, follow ustaz-ustaz kat situ, adalah dia jelaskan hadis ke, ayat Quran ke, hukum-hukum ke. Nak cerita sekarang zaman moden, anak muda berapa ramai tuan-tuan puan, dia orang follow. Daripada duk follow artis, baik awak follow ulama, mufti-mufti. Kalau di wilayah persekutuan, Datuk Mufti wilayah antara yang sangat aktif dengan Facebook. Tapi bukan dia lah main Facebook, dia tekan komputer pun tak reti. Datuk Zul ni, dia suruh budak-budak dia, semua hukum hakam dia akan bagi tahu. Okey, budak dia akan type, masuk dalam irsyad. Jadi orang rujuk hukum hakam dekat situ. Habib Ali Zainal Abidin, walaupun dia hebat dalam kecintaan kepada Nabi dengan syama'ilnya, dia akan gunakan Facebook dan Instagram untuk menceritakan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut tuan-tuan, banyak ilmu yang kita dapat. Kadang-kadang kita tak perasan, kita duduk dengan ulama ni, banyak yang kita perolehi. Tambah anak-anak ni, tak apa, biar budak-budak main, tak apa, Ustaz. Bagi saya tak ada masalah tu. Dia berlari ke, dia main ambil air, saya dah berapa banyak air saya habis. Semalam dekat Pening tu, main ambil air bawa lari tuan-tuan. Lari dahsyat. Dia letak air, budak bawa lari. Baguslah budak-budak ni tuan-tuan. Ni, kecil-kecil ni, dia datang masjid, tengok mak bapak duduk kat masjid tuan-tuan. Allah. Hak tu tidur. Tu lelaki perempuan tu. Comel budak tu, takut perut dia bergeram dah. Budak-budak ni, dia tengok mak bapak duduk kat masjid, sampai tua dia akan ingat bapak datang masjid. Sungguh saya cakap, ini yang Nabi ajar. Tu sebabnya duduk dengan para ulama, biar budak-budak ni dah biasa dengan masjid. Tuan-tuan, saya selalu sebut, saya jadi macam apa yang saya jadi hari ni bukan disebabkan saya pandai, tak ada. Sebab saya pandai belajar kat universiti, tak. Saya ni asas darjah 3 je. Saya selalu bagi tahu pada pelajar-pelajar saya, korang jangan risau, jangan takut, rezeki milik Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Budak-budak datang dekat bilik saya, kata, Ustaz, tak ada kerja Ustaz, risau Ustaz, nak konvo ni, kerja tak ada, hutang ada dah. Graduate, hutang ada dah. Buruk-buruk 23,000 PTPTN. Bukan gurau-gurau ni, kahwin dah lagi. Tuan-tuan, duk risau, kata jangan risau. Kamu hidup ni kira alhamdulillah, kamu boleh masuk dapat pinjaman. Aku tak ada pinjaman. Darjah 3 berhenti. Lepas tu menghafal Quran. Lepas tu pergi Syria, nak masuk sekolah menengah Malaysia tak boleh sebab UPSR tak ada, tuan-tuan. Tapi Allah tu Maha Kaya. Hang pergilah, yang penting buat kerana Allah. Doa mak bapak jangan dilupakan. Mak ayah dia doa, ayah saya selalu dia amal macam setiap daripada kami darjah 1 ni, ayah saya ni dia penjawab awam. Satu perkara yang dia suka datang masjid. Itu amalan dia. Maghrib Isyak, waktu Zuhur Asar kat pejabat, Maghrib dia akan paksa semua anak-anak datang masjid. Saya tuan-tuan besar ni nakal, ni baik ni budak ni. Tu. Duk main ibu jari. Mak besar ni mana saya ada. Ayah dengar ceramah, saya tak ada dah. Kat luar tu. Zaman dulu kita main jauh-jauh. Sekarang tak boleh jauh, hilang kena curi tuan-tuan budak. Zaman berubah. Zaman dulu saya main jauh, bunyi azan, Allah, isyak masuk, jom lari ke masjid. Sampai masjid tu tunjuk muka, badan berpeluh. Tengok peluh. Ayah kena apa pasal peluh? Tahu panas dah surau ni kan. Padahal duk berlari kat luar tu main bola. Tuan-tuan, tak pernah ada. Tapi kita ingat bapak datang. Ayah pula lepas balik daripada surau, balik masjid, dia akan suruh anak-anak ini tengok program agama. Buka TV. Ni dia panggil biar anak-anak kenal ulama. Saya kenal Datuk Harundin, almarhum Datuk Harundin pada umur 7 tahun. Sebab kami dipaksa tengok forum perdana masa zaman dulu awal 87 gitu. Masa tu dah 7 tahun. Kita duk tengok,
Ayah saya kata, tengok nanti jadi macam ni ya, jadi macam ni. Tuan-tuan, nak jadi macam mana kita pun tengok, boleh ke tak tu. Masa tu dia dah 3, berhenti dah dia 3. Tengah hafal Quran. Masa tu baru 2 juzuk ke 4 juzuk. Dia kata jadi macam ni, pegang kepala saya. Nanti jadi macam ni. Mak saya ada. Kata tak boleh. Mana boleh ni ngapa dia ngaji sampai universiti, kita tak ngaji, kita ngaji hafal Quran je. Budak-budak tuan-tuan. Masa tu bapak saudara lah, mak saudara lah, pakcik-pakcik, semua kata apalah kau nak jadi ni Zahar. Ngapa Quran buat apa nak jadi? Imam pun belum tentu. Sampai ada yang tak cakap pada ayah kata, entah-entah motor pun tak boleh beli dia kata. Tuan-tuan, Allah tu maha kaya. Rezeki bukan milik manusia. Hari ni Allah makbulkan doa ayah. Dalam keadaan tak ada UPSR, tak ada SPM, Allah muliakan tuan-tuan dan puan. Hari ni pejabat saya yang saya duduk di UKM tu adalah pejabat yang pernah diduduki oleh Datuk Profesor Harudin. Jabatan Syariah. Dulu dia profesor kat situ. Sebelum dia terlibat dengan politik, pencen baru dia terlibat. Subjek yang saya mengajar hari ni adalah subjek yang dulunya Datuk Harudin mengajar, tuan-tuan. Fix masa. Tempat saya di forum pertama, kursi yang saya duduk, itu pernah diduduki oleh Datuk Harudin suatu ketika dulu. Al-Kuliah, dialah monopoli, orang awal yang buka Al-Kuliah, dan dialah yang bagi tajuk nama Al-Kuliah kepada TV3. Tuan-tuan, mulut ayah, airiu ibu sangat mustajab. Jangan buat jahat pada mereka. Itu sebabnya tak nak bagi anak jahat, dekatkan anak-anak dengan para ulama. Ingat, tengok pada mak bapak. Mak bapak pula ajarlah anak-anak biar dekat dengan ulama. Janganlah kita duduk dekatkan anak dengan artis. Artislah budak nanti. Kalau jadi artis sungguh tak apa. Takut artis kampung je, tak jalan tuan-tuan. Kadang-kadang nak jadi artis, apalah kau nak jadi artis. Artis pun jadi ustaz dah sekarang, tahu tak? Saya jumpa Datuk Rosyamno, dia pun dah minat forum sekarang ni. Ustaz, kalau ada job forum, bagi tahu Ustaz. Amboi. Kalau kau forum habis, kita orang nak makan apa? Dia pun nak forum. Dia forum, Lofa forum, Heliza Helmi forum. Baru ni saya dengan Zizan Raja Lawak, tak pernah-pernah dia forum, tuan-tuan. Forum dia. Dia kata, Ustaz, ini kerja gila. Saya tak pernah buat kerja ni Ustaz, forum depan orang ramai. Tapi Alhamdulillah okey dia kata. Suka pula. Kata, Ustaz, kalau ada job bagi tahu. Pula main job-job pula. Tuan-tuan, artis nak jadi ustaz dah pula. Macam mana kita nak jadi artis? Tak apa, nak jadi artis tak salah nak jadi artis. Tapi dia artis yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi macam Abang Amy Search. Memang dulu dia cakap, dia kata zaman jahiliah jangan dia fikir lagi lah. Sekarang dia dah mula ke zaman yang baru. Dia ada pelajar-pelajar tahfiz. Tuan-tuan, dia berjaya buat, tuan-tuan. Dia tarik rockers semayang, tuan-tuan. Kita ada boleh. Memang tengok dia, tarik gitu. Siapa tak kenal suara dia kan? Apa lagu dia? Isabelah kan? Aku tak kerti menyanyi, tuan-tuan. Suara memang out tu. Memang tak kerti menyanyi. Tapi nak cerita suara dia tu siapa tak kenal? Saya ingat tu. Letak suara. Isabelah. Tinggi gitu. Oh Allah. Lepas tu Awi seorang lagi. Wing kan? Wing. Siapa tak kenal? Tapi Amy Search ni hari ni, tuan-tuan, dia pergi kat Sabah. Dekat-dekat maghrib dia sound check. Sebab malam pukul 9 dia ada konsert. Sound check. Geng-geng mak rockers ni tunggu depan, tuan-tuan. Oh gitu. Sound check azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti, tutup. Dia turun. Mak rockers ni nak bergambar Okey, jom. Dia berjalan, tuan-tuan. Abang Amin jalan. Oh, budak-budak rockers semua ikut. Tengok masuk pintu masjid, tuan-tuan. Pagar masjid, budak rocker pening kepala. Ustaz masuk masjid. Kita semayang dulu, lepas ni baru kita ambil kita apa? Kita ambil gambar. Naik mak-mak rocker semayang, tuan-tuan. Orang ambil gambar tu. Jadi imam lagi. Makna nak cerita, dia naik ke atas, dia orang semayang, dia ikut berimam. Mak rocker naik, tuan-tuan. Mak rocker ada wuduk tak ada wuduk, aku tak tahu. Yang penting dia naik semayang sebab nak kejar Abang Amy. Tengok, ini artis bagus. Artis yang tak termasuk dalam laknat yang Nabi sebut, la'anallahul fannanina wal fannanat. Memang Allah laknat artis-artis lelaki dan perempuan, tapi yang tak ikut syariat Allah Azza wa Jalla. Artis kalau dia tunjuk contoh tutup aurat penuh, ramai mana orang akan ikut tutup aurat penuh. Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian,
Itu sebabnya kita biarkan anak-anak ini biasa dengan para ulama. Ajar anak-anak Al-Quran, bawa dia pergi mengaji Al-Quran, tak apa. Anak kena marah dengan ustaz, tak ada apa tuan-tuan. Biarlah dia kena marah. Dengan cikgu, biarlah kena marah. Saya pun tak faham hari ni, marah sikit masuk mahkamah. Saya pun tak faham lah. Ya Allah, ya Tuhan. Haji ni saya tengok orang lama. Dulu masa ngaji Quran macam mana Haji? Garang tak cikgu? Haji orang Negeri. Orang Negeri. Oh, lagi garang orang Negeri. Panas. Pedas makan. Nah. Kau. Kau bawa ayah aku tahu kau je. Mak saya ni orang Melaka. Orang Alor Gajah. Bolehlah cakap masa ceramah depan Tuanku Mukhris tu, belajar sikit-sikit sampai mimpi saya tuan-tuan. Mimpi. Belajar kau apa khabar apa khabar apa betul tak? Lebih kurang dah lupa lah hari tu mak ajar. Apa khabar lebih kurang gitulah. Belajar susah tak boleh nak ikut. Yang lain saya boleh ikut. Terengganu, Kelantan, Penang, Kedah, saya boleh ikut. Perak sikit-sikit boleh. Derian dah berbunga kan, boleh. Tak ada masalah. Tapi Negeri Sembilan masih belajar. Padahal mak orang macam Minangkabau lah. Belajar kan dia sampai mimpi. Pukul 4 pagi bangun. Terkejut. Tuanku masuk mimpi. Apa tajuk malam? Mak Ahidah tahun lepas dia. Tahun lepas dengan Tuanku Mukhris. Tahun ni dengan Kelantan dan juga Agung. Tapi nak cerita, apa khabar? Saya bangun. Ampun tuanku. Pukul 4 pagi. Rumah kata tidur 4 pagi ni. Mana sampai mimpi tu tuan. Tapi nak cerita, garangnya guru-guru kita dulu. Ingat tak? Saya makan penampar tuan-tuan. Berapa kali makan penampar? Baca tak betul ni. Sayaqulu sufaha'u minat. Lebih harakat. Menangis tuan-tuan. Juzuk kedua. Balik bagi tahu kat ayah. Papa, Ustaz Allah tampar. Tampar. Sebelah kiri. Rebah saya tuan-tuan. Mak datang peluk. Apa sah abang tampar dia? Tak, dia kena tampar belah kanan, saya tampar belah kiri biar balance otak dia. Ayah dulu tuan-tuan. Zaman sekarang makan tampar, jumpa ICU on call. Jadi cikgu pun malas dah mengajar tuan-tuan. Nak rotan tak boleh. Saya kena rotan banyak mana dah. Orang kata macam mana ustaz boleh berjaya. Memanglah kau tak tengok tangan aku dia. Ni bekas rotan ni menanah, aku ingat lagi ni. Rotan. Cikgu rotan. Tuan-tuan balik berbalut berbirak kat belakang. Berbirak. Ayah kata kenapa? Tak buat kerja sekolah. Padam muka. Lepas tu takut tuan-tuan. Dulu. Sekarang tak ada dah. Bila kat sekolah mereka tak diajar adab, tak diajar akhlak, masuk universiti kami berhadapan dengan pelajar-pelajar macam tu. Plagiat. Penipuan. Copy paste. Dia ingat pensyarah tak baca buku. Bila dia buat artikel, bila tekan Google, dia share Google ni. Hukum mandi wajib sebagai contoh. Dia type tu keluar Google. Dia tulis bahasa Arab lah. Hukum ghusl janabah. Bahasa Arab lah. Dia akan keluar. 5 web pertama adalah web Syiah. Dia copy Syiah punya mazhab. Dia ingat betul dah. Qala al-Ja'far. Sedap ayat dia. Lepas tu Qala al-Husain al-Irani. Dia tak tahu benda. Kau tahu siapa ni? Entahlah, syekh besar dia kata. Kau tahu syekh Syiah kau bawa ni? Aku nak mazhab Syafi'i, yang kau buatan Syiah buat apa? Bunyi shin kat depan, kau ingat Syafi'i ke tak? Tuan-tuan, pun budak-budak zaman sekarang. Tak ada adab. Bergaduh dengan pensyarah berapa ramai? Bergaduh. Tuan-tuan, saya agak garang. Saya garang dalam bab-bab rujukan. Saya tak garang dalam bab markah. Sebab saya kata, kalau kamu layak A, aku bagi A. Tak ada masalah. Bahkan saya adalah kaedah nak bagi budak ni mudah lulus tuan-tuan. Cuma saya ajar mereka biar ada adab dalam kuliah. Bila bagi markah, saya tak ada masalah. Cuma rujukan biar amanah, biar setiap kita menyampaikan sesuatu benda. Tuan-tuan, pernah sekali itu saya mengajar, dia bawa datang semua plagiat. Plagiat ni dia tipulah, dia copy paste orang punya. Saya kata, apa ni kamu nak tipu ni? Buat gini, kamu nak markah tipu. Haram kamu ambil. Saya bagi kat dia. Baik, buat balik. Aku bayar tau. Datang. Dia marah saya. Aku bayar tau ni. Masuk universiti ni. Kau tahu tak gaji kau tu aku bayar. Amboi. Saya pun senyap. Iya ke? Tak apalah. Tak apa.
Kamu nak buat, baiki. Tak mau baiki, saya akan bagi markah apa yang kamu tulis. Tak apalah. Tuan-tuan, selepas 8 tahun saya dapat call. Budak ni budak Kedah. Saya dapat call 2013 saya dapat call. Lepas 8 tahun. 2006 saya marah dia. Sampai kan dia ajak bertumbuk lah. Kata, kalau berani jom ustaz, kita bertumbuk kat luar. Masa tu saya ada PhD. Jom kita bertumbuk. Saya kata, kalau aku tumbuk hang ni macam mana? Buat apa faedah? Hang student aku pensyarah. Aku tumbuk-tumbuk tak selesai masalah. Tak apalah, hang pergilah. Pukul 5, I tunggu you kat pagar. Oh, tak puas hati budak ni. Dia ingat aku ni tak kerti bertumbuk ke ni. Tak apalah, kita buat dia tak layan kan. Tapi kita marah, tetap marah. Lepas 2014-13 baru ni dia telefon, tuan-tuan, saya tak tahu siapa. Dia telefon, Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya anak murid ustaz. Oh ya ke? Kat mana ya? Ustaz ingat tak saya dulu? Ingat yang mana satu? Minta maaf lah ustaz. Setiap tahu ramai pelajar-pelajar ustaz. Dah jadi hakim pun ramai. Hang jadi apa? Tak, saya tak jadi hakim ustaz. Saya jadi cikgu sekolah rendah lah. Oh ya ke? Alhamdulillah kerja je juga. Tak ustaz, saya nak minta maaf, minta ampun dengan ustaz ni. Awak, saya dapat rasa saya hidup saya tak berkat. Apa sah hang cakap macam tu, dah kerja tak berkat pun dah. Dia kata, ustaz ingat tak dulu ustaz pernah marah saya, ustaz pernah saya ajak ustaz bertumbuk. Ingat sangatlah. Hang siapa? Saya lah budak tu. Allahu Akbar. Apa sah hang telefon aku? Nak ajak bertumbuk pula lah. Saja gurau. Dok ustaz, saya nak minta maaf, tolonglah ustaz. Memang baru tahu, saya tahu dulu saya main-main ustaz. Sekarang bila saya mengajar, anak murid lebih cerdik daripada saya ustaz. Anak murid datang fakta ustaz, saya tak tahu fakta ni datang dari mana. Anak murid dia orang belajar lagi tinggi daripada YouTube, daripada ni, dia orang bawa datang. Saya pula tak tahu ustaz, saya rasa menyesal ustaz masa belajar tu ustaz, belajar sungguh-sungguh. Allah Rabbi tuan. Allah Maha Kaya. Tuan-tuan, itu sebab bila kita baik dengan para ulama, insya-Allah, saya dulu masa belajar saya baik dengan ulama gitu ya tuan-tuan. Kalau tak pandai tuan-tuan. Minta doa untuk guru, antara guru yang doakan saya tu Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti yang meninggal tengah kena bom dalam masjid tu. Guru saya, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ingat masa dia datang Malaysia, saya bawa dia dulu, tuan-tuan puan. Tapi nak cerita, doa ulama jangan dilupakan. Tu sebabnya kita kena dekatkan anak-anak dengan ulama. Biarlah mereka kena marah dengan ustaz, dengan cikgu. Bila kita buat baik dengan cikgu, adalah doa mereka itu akan sampai untuk merahmati dan berkatkan hidup kita. Atuk-atuk, nenek-nenek, tolonglah jangan marah cikgu. Kecuali cikgu tu pelik sangat, dia baling anak kita dengan kursi, itu tak betul. Tak, dia baling anak kita dengan pipe, batang pipe, dia pukulnya anak, tu tak boleh. Tapi mana ada cikgu buat macam tu, tuan-tuan. Baiklah, kesian cikgu-cikgu. Saya tahu dulu isteri saya sebelum jadi pensyarah USIM tu, dia cikgu. Pukul 4 pagi, bangun tuan-tuan. Saya ingat nak tahajud, rupanya nak key in ke markah. Saya kata semayang lah 2 rakaat, tak sempat. Sebelum orang lain masuk, jadi jam sistem pula dah tuan-tuan. Punya cikgu sanggup buat kerja tu daripada semayang. Nak cerita sebab fikirkan anak murid. Jadi kalau kita buat tak elok pada guru, macam mana nak berkat hidup? Itu yang pertama. Yang kedua, ayat luba sadiqan saduqan basira mutadayyina. Tuan-tuan, carilah kawan-kawan yang baik. Nak bermuhasabah, nak insafkan diri ni, carilah kawan-kawan yang baik. Inilah kawan-kawan kita tuan-tuan. Tuan-tuan, tidak ada kawan yang terbaik. Ialah kawan ketika susah. Satu. Masa susah, dia ada dengan kita. Bukan datang masa kita ada pangkat, oh kawan kita, sign kita ni, ambil gambar selfie tuan-tuan, masuk dalam Instagram. Ni kawan baik lama, padahal tak pernah datang tuan-tuan. Kita susah, dia buat tak tahu. Kawan yang betul-betul, sahabat yang betul-betul, macam Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika susah, Abu Bakar bersama dengan Nabi. Ketika senang, Abu Bakar bersama dengan Nabi. Begitulah para sahabat yang lain tuan-tuan. Itu sahabat. Yang kedua, sahabat yang baik, sahabat yang sentiasa mengajak kepada kebaikan. Antaranya mengajak datang ke masjid dan surau. Ni tuan-tuan, kita dalam masjid ni mana ada pangkat? Tak ada pangkat. Kita semua sama je tuan-tuan. Pangkat besar, pangkat kecil, we are the same. Tak ada. Semuanya sama dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Kita boleh duduk tepi,
Kita duduk belakang, tak ada beza. Saya pernah Allahumma salli Muhammad ceramah pada bulan Ramadan baru-baru ni di hadapan salah seorang sultan. Jadi bila sultan hadir, kerabat-kerabat ramai tuan-tuan. Tapi alhamdulillah kerabat-kerabat ini dia orang dah mula dekat dengan ustaz-ustaz, dengan ulama. Dia sangat humble. Dia tak ada lah sangat bangga berdiri dengan sebab dia kerabat darah sultan, tak. Apa berlaku? Lepas buka puasa, mereka ni semua ni orang lama. Dia bukan orang tua, orang lama. Lepas buka puasa, perut memulai. Betul ya? Kalau kita buka puasa, mulalah nak kencing lah, nak berak apa semua kan. Dia orang masuk bilik air. Dalam masjid, dia orang dah sedia ni. Kapet-kapet ni semua untuk kerabat soft pertama ni. Tuan-tuan, tak ada kerabat, tak ramai kerabat yang duduk depan. Semua duduk belakang sekali. Semua belakang. Sebab dia orang masuk bilik air dulu. Beratur ramai-ramai tuan-tuan. Bila habis semayang, saya pusing. Saya duduk saf kedua, tepi dengan mufti. Pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tengok tak ada. Semua ada depan ni orang-orang. Bukan kerabat ni. Pusing belakang, kerabat saf ke-8. Saf ke-8. Duk masbuk lagi. Depan dia ada 3 orang Bangla. Mana lebih mulia Bangla dengan kerabat tu? Mana lebih mulia? Bangla lah, sebab dia saf ke-7. Kerabat nombor 8. Tapi apalah sangat dalam masjid, tak ada beza. Tu sebab kerabat kata, Allah tak ada apa ustaz, kita ni dunia ni ustaz ada. Allahu Rabbi, tuan-tuan tengok. Kita pun rasa Allahu Akbar, bagusnya macam ni. Tak? Kalau tidak nak tunggu puan-puan tu keluar bilik air bila nak semayang. Nak cerita, tak ada beza dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Ni kawan-kawan kita ni. Bila mati, inilah kawan-kawan kita yang akan mandikan kita. Kalau tak percaya, tuan-tuan tengok nanti bila kita mati. Tak percaya lagi, tunggu mati. Tak percaya lagi, mati sekarang. Mati, inilah kawan-kawan tuan-tuan. Saya pernah jadi imam masa buat masters. Kawan-kawan yang rapat ni semua geng-geng masjid yang datang awal ni. Nak uruskan jenazah, nak angkat, nak cari event. Inilah kawan-kawan kita tuan-tuan. Inilah sahabat yang akan tunggu di atas kubur, yang bersama-sama menunggu kita, masukkan kita dalam kubur. Tuan-tuan, bila saya tengok jemaah-jemaah kawan-kawan kita dekat surau, kat rumah tuan-tuan, dia masuk dalam kubur, masuk semua kawan-kawan jiran-jiran tetangga, kawan-kawan yang duduk dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Kawan golf belum tentu datang tuan-tuan. Kawan bisnes belum tentu datang. Kawan partner belum tentu lagi. Yang datang nilah kawan-kawan. Kawan-kawan dekat Mekah, yang kita buat haji, buat umrah, itulah kawan-kawan yang akan datang jumpa kita. Tuan-tuan, itulah kawan yang sebenar. Itu sebab Nabi SAW dia suruh cari kawan yang baik. Kasahibil misk, carilah kawan yang boleh mewangikan kita bila kita duduk dengan dia. Itu dua. Allah Rabbi, kata Umar bin Khattab, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Ini Umar. Umar pemimpin. Aku doakan kerahmatan kepada seorang sahabat yang datang kepadaku, tunjukkan kepadaku apakah keaiban aku. Pemimpin cakap gitu tuan. Mana seakan-akan bila pemimpin, dia jadi pemimpin, datang orang tegur, Datuk minta maaf Datuk, lama tak jumpa datang masjid. Ni dekat nak pilihan raya, baru nak nampak Datuk ni. Kita tegur, dia buat Allahu Akbar, ya Allah, saya lupa masjid. Contoh kan, terima kasih banyak-banyak ya Allah. Puk dia peluk, dia doa, gitu. Tapi doa saya tak cukup. Bagi duit sikit. Bagi duit lah. So kurang-kurang tengok, terima kasih sebab nasihatkan saya alpa. Tapi nak cakap ni, nak nasihat sebelum, jauh lagi daripada pilihan raya. Tapi ni dah dekat, patut dia orang dah ada ni. Betul? Sekarang ni pemimpin dah kena jadi macam Umar bin Khattab. Tak nak dah pemimpin bila datang masjid, duduk belakang dah, tak ada. Imam nampak je bakal YB datang. Assalamualaikum YB, silakan. Suruh pergi depan terus, bukan duduk belakang ni, terus sini. Kalau dia masuk tuan-tuan, terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Tuan-tuan dengar, macam duduk masjid haram.
pangkah terus next election. Betul. Betul tak? Itu yang kita nak. Ini Datuk, sila Datuk. Imam dah dibayar, duduklah depan. Paksa pula bila duduk depan biru muka tuan-tuan. Biru muka, itu alamat gelap masa depan. Tarik pangkah tu tuan-tuan. Tapi ni lah, kita nak cari pemimpin yang boleh menarik kita ke arah Islam. Kita tak nak dah pemimpin yang mengajak kita untuk buat maksiat. Tak ada. Baru ni saya bagi tahu. Sekarang ni depan saya ceramah kebetulan depan para pemimpin. Saya bagi tahu sudah sampai masa rakyat umat Islam, anak-anak muda dah tak nak lagi dah hiburan. Datuk Siti Nurhaliza ceramah ceramah pula dah. Dia menyanyi, dia buat satu konsert dekat Putrajaya, tak ramai orang datang dah. Bukan sebab orang dah tak nak, tapi buat program agama cinta Rasul. Kan? Cinta Rasul. 5 juta orang datang. 500,000 orang datang. Cinta Rasulnya. Adalah hiburan, tapi hiburan yang berbentuk Islamik. Ada tazkirah, tengok orang mula datang. Buat forum. Saya buat forum dekat Bandar Baru Bangi. 5,000 orang datang. Saya, Ustaz Haslin, Ustaz Abdullah Khairi. 5,000 orang datang. Buat kat Melaka. Kebetulan Datuk Idris Harun ni dia terbuka. Dia kata panggil ustaz-ustaz datang ceramah. Yang penting ajak orang biar hidupkan rumah-rumah Allah di Melaka. Pakat bagi 7,000 orang datang. Ada dekat masjid airport tu hampir 10,000, kutipan dekat 15,000 untuk masjid tu. Tuan-tuan puan, Allah muliakan. Buat kat Johor. Nak cerita program budak-budak muda sudah mula minat. Kuliah saya di Putrajaya. Yang asalnya 5 orang. Kuliah fix masa tuan-tuan, bulanan. Daripada 2005 saya mengajak sampai hari ni, alhamdulillah kehadiran tak kurang 5 ke 800 orang. Nak kata budak-budak muda semua dia buat live streaming. Budak-budak tak ada orang bayar tolong buat live streaming, bayar dia punya data, tak ada. Dia kata apa ustaz, ini hak saya untuk di akhirat. Budak-budak muda tuan-tuan. Saya pergi ceramah di Terengganu baru ni, hampir dekat 5,000 orang. Masjid penuh melempah, budak muda punya kerja. Orang tua dia juga, orang tua dia fikir macam mana kita nak cari bajet, nak minta kelulusan. Dia urusan dia orang. Dia orang kan pangkat besar. Budak-budak muda ni tanggungjawab dia letak banner, Facebook, WhatsApp. Itu kerja dia orang. 5,000 budak muda datang tuan. Saya nak keluar sampai ke kereta sejam, ceramah sejam, bergambar sejam. Tak kira makan hari. Nak cerita bagi tuan-tuan, ni orang muda punya kerja. Tapi layan je lah. Baru ni saya ceramah di depan tuanku, Kelantan, Ma'al Hijrah. Penuh masjid budak-budak muda. Budak muda je. Sampaikan esko salam saya kata, ustaz, ramai budak muda ustaz. Memang betul tuan-tuan. Habis ceramah, lepas tu tuanku masuk bilik. Saya nak kena balik terus, naik flight malam tu juga, pukul 11 flight saya. Sebab pagi esok depan tuanku Agong dan kabinet. Jadi saya baliklah. Bila keluar tuan-tuan, keluar separuh masjid hilang. Budak-budak tu ikut nak ambil gambar. Layan tuan-tuan, selfie, aku kapal terbang nak terbang ni. Selfie, layan. Geng-geng perempuan turun, geng lelaki turun. Tuan-tuan perempuan. Sampai dalam kereta pun selfie, gitu kepala keluar. Layan je budak-budak ni. Budak-budak muda ni dia nak agama dah sekarang. Pemimpin kena kuat agama. Itu je. Jadi alhamdulillah saya tengok Negeri Sembilan ni antara yang kuat. Masjid hidup, surau hidup. Saya pun dengar maklumat daripada kawan-kawan. Masjid hidup di Negeri Sembilan. Tahniahlah tuan-tuan. Tengok macam ni, penuh ni, perempuan tak tahu, penuh gedok di belakang. Penuh lah tu, tengok sampai ke pintu lekat tu. Tuan-tuan, baguslah tahniah. Ada negeri tuan-tuan, masjid tak ada orang, surau tak ada orang. Ini tanda-tanda masalah. Oleh sebab itu, kena mulakan kita mencari rakan-rakan yang baik untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ma'rifati uyubihi min kalami adu. Kita kena baik, kena positif terhadap musuh-musuh. Tuan-tuan, sekarang betul, saya tak nafikan musuh-musuh Islam sedang memegang segala ekonomi kita. Hardware rumah ataupun buat pembinaan dipegang oleh orang bukan Islam.
Makanan-makanan, produk-produk makanan dia pegang oleh orang bukan Islam. Ubat-ubatan dia pegang oleh orang bukan Islam. Semua dipegang oleh orang bukan Islam. Tuan-tuan, jangan anggap itu sebagai pematah semangat. Tak. Penguat semangat kita, tuan-tuan. Kenapa mereka boleh maju, kenapa kita tak boleh maju? Kenapa orang bukan Islam bila dia dapat satu hotel, dia upgrade hotel tu daripada 2 bintang kepada 3 bintang? Kenapa orang Melayu bila pegang hotel 3 bintang turun 2 bintang? Sebab tidak ikut sunnah Nabi SAW. Tu sebab bila kita tengok orang bukan Islam boleh maju, boleh kaya, kenapa kita tak boleh kaya? Kalau orang bukan Islam boleh buat produk-produk, kenapa dia orang boleh berjaya, kita tak boleh berjaya? Kenapa, tuan-tuan? Kita kena muhasabah. Muhasabah. Kalau tidak, tuan-tuan, kita akan jauh ketinggalan. Ni sekarang kita duk makan vaksin-vaksin, ubat-ubat, tuan-tuan. Semua daripada yang haram. Tak boleh buat apa. No choice. Tak ada pilihan. Dah. Semua ni dipegang oleh orang bukan Islam. So, tuan-tuan, kita kena berusaha macam mana nak jadikan produk-produk makanan, ubat-ubatan daripada sumber yang halal. Kita lah kena mulakan. Muslimin muslimat. Tapi kalau kita masih dalam keadaan yang biasa, macam mana, tuan-tuan? Ini kita kena muhasabah bersama. Tengok apa yang orang kafir berjaya, kita kena lawan mereka. Kita kena buat. Kalau Yahudi boleh pegang ekonomi, kenapa orang Islam tak boleh pegang? Tapi malah orang-orang Islam yang kaya, mereka lamburkan duit mereka pada tempat yang haram. Sungguh. Tu, orang-orang kaya Dubai, tuan-tuan. Baru ni saya baca dalam satu artikel. Di Dubai, orang-orang Arab yang kaya-kaya ni, kerja dia beli kereta-kereta mewah. Kereta mewah ni bukan kereta biasa tau. Yang orang kata apa, sport car yang high, nak kata high apa pun, high lah semua, tuan-tuan. Kira pergi makan dekat McD tu, bawa kereta harga 2 juta ringgit. Tu orang Arab habis gitu kan. Lepas tu kahwin 4. Tak apa nak kahwin 4, tapi masalah apa sumbangan kamu kepada Islam? Duit banyak, apa sumbangan? Di Arab Saudi bukan duit tak banyak, setiap tahun, setiap bulan 4 juta orang pergi, tuan-tuan. Pergi buat umrah, buat haji. Apakah kesan kebaikan daripada untuk umat Islam? Airport tak boleh lawan airport di Singapura. Airport kita duk pergi selalu kan, tak boleh lawan airport Singapura. Airport Singapura bukan Islam, tuan-tuan, negara dia, tetapi penuh dengan akhlak Islam ada kat situ. Penuh dengan disiplin orang Islam, beratur pada tempat dia, tidak ada lambat. Dia tahu the time is very important for the human being. Mana time tu sangat penting untuk manusia. Jadi apa berlaku? Dicepat-cepatkan, tuan-tuan. Di Arab lagi lambat lagi bagus. Betul tak? Dia punya komputer zaman abad bila tak tahu. Nak ikut gaya kalau Singapura 1 je. Letak cukup. 1 ke 5 gitu. Tak ingat saya. Tapi letak 1. Jalan. Komputer pun cepat. Ini Arab 1 seminit, 2 minit, 3 minit, sampai yang ke-9 hang komputer. Dia pula marah. Jari apa kamu ni, kata. Rosak komputer aku. Ya Allah, ibtai. Dia suruh duduk tepi pula. Duduk tepi setengah jam pula. Komputer tak okey, sejam, tambah sejam. Dah jadi macam apa, tuan-tuan? Tengok, negara Islam. Madinah baru siap airport, tapi airport yang kualiti yang sangat teruk. Tengok negara Islam. Itu sebabnya orang Islam lalai. Itu sebabnya kita kena ambil iktibar apa yang dilakukan oleh negara-negara barat. Jepun, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Jepun, Allahu Akbar. Tanyalah kawan-kawan yang pergi Jepun. Pelik, tuan-tuan. Sekarang ni UKM dia ada Institut Islam Hadari di Jepun. Jadi selalulah kita orang pergi sana. Bayangkan, tuan-tuan, kita makan coklat ni, sejuk ni, nak makan, nak apa? Nak buang sampah. Tanya, mana dik, mana tong sampah? Ustaz, tak ada tong sampah kat sini. Habis buang sampahnya. Yang pelik ni tak ada tong sampah, tapi negara sangat bersih. Dia orang buang sampah kat mana? Sampah tak nampak pun. Dia kata, ustaz, dekat sini culture dia, orang lelaki dia ada bag, ada slim bag, ataupun dia ada pocket coat. Dia akan buang dalam poket dia orang ni ada satu plastik kecil. Dia akan buang sampah semua dalam plastik tu, sampai dekat kawasan perumahan dia ada 3 tong tu. Recycle apa, kita semula tu. Dia akan pilih balik plastik kat sini, kertas kat sini, botol kat sini. Nak lawan dia orang tak dapat, tuan-tuan. UKM ada botol, kertas, apa satu lagi, plastik. Buka plastik, tengok dalam tu ada botol.
Buka yang kertas ada pampers tuan-tuan. Aduh hai. Pening kepala. Macam mana ni? Ni kat UKM. Kalau kat luar tak usah kira lah tuan-tuan. Saya sampai sedih. Satu hari tu saya pergi kat dekat pasar Ramadan. Bulan Ramadan beberapa tahun yang lepas. Jadi orang buat air tebu air tebu. Bila air tebu banyak laku lah. Jadi tong tu penuh melempah, jatuh. Dia punya hampas tu jatuh dalam longkang. Saya nampak. Saya kata, "Dik, kenapa buang macam tu? Habis jatuh dalam longkang." Dia kata, "Alah bang, kalau kita biarlah tak apa. Dia ada MPKJ. Kalau kita bersihkan, jadi MPKJ makan gaji buta," dia kata. Oh, tengok mentaliti orang Islam. Orang kafir tak fikir gitu tuan-tuan. Dia kutip sampah, buang pada tempat yang sepatutnya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tu sebabnya tengok apa yang orang kafir buat, kita jadikan contoh dan teladan untuk jadi lebih baik daripada mereka. Itu yang ketiga. Yang terakhir, ayyukhalitan nas kullu ma ra'ahu minan nas min al-uyubi yang yunsibu ilaihi. Dia kena sentiasa lihat kelemahan orang dan dia nasabkan kepada dia. Maksud tengok orang buat salah tuan-tuan, jangan kutuk orang. Kita duk kutuk orang tuan-tuan, tak selesai masalah. Tuan-tuan tengok orang pecah amanah. Baru ni kita tengok apa? 52 berapa juta? 100 juta lebih kan? Dalam rumah. Tuan-tuan, kita tak boleh kutuk dia. Kutuk pun tak selesai masalah. Dia dah akan dikenakan tindakan undang-undang. Cuma kita ni muhasabah diri. Kata, "Ya Allah, jauhkan aku dan keturunan daripada sifat itu." Patutnya kita muhasabah, minta doa dengan Allah jauh. Jangan buat benda-benda macam tu. Kita takut kita duk kutuk, akan jadi macam kaedah para ulama sebut, kama tadinu tudan. Macam mana kau kutuk orang, satu hari kau akan dikutuk balik. Macam mana kau hina orang, satu hari kau akan dihina balik. Oleh sebab itu, bila tengok keaiban orang, nasabkan kepada diri kita. Ya Allah, kalau aku pun nampak duit banyak tu, mungkin aku pun kelabu mata. Itu je. Kalau aku mentadbir pun, mungkin aku pun akan jadi macam tu. Tak mustahil tuan-tuan. Berapa banyak masjid-masjid, surau-surau yang AJK-nya tipu. Betul tak? Bukan surau ni, jangan risaulah tuan-tuan. Surau ni selamat. Ada setengah surau masjid tuan-tuan, bawa lari duit 30,000 pun ni satu surau. Bendahari bawa cabut duit. Ada satu masjid, dia beli welcome carpet. Ni cerita betul ni sebab kami duk pusing masjid satu Malaysia tuan-tuan. Welcome carpet ni kalau pergi nilai hak besar tu berapa? 380, 350 after less. Hak besar sekali tu, welcome carpet. Dia pintu masjid tu ada 6 pintu. Dia beli cas pada bendahari tuan-tuan. AJK buat cas pada bendahari. Dia cas 1,501. Kali 6. Siapa tahu? Siapa nak audit? Yang audit bendahari setelah itu. Tengok, Masya Allah, mahalnya. Pakai tak lama orang sapu tu, orang hilang terus tuan-tuan. Nak kita ada hak tipu. Lembu korban, berapa banyak orang tipu. Memang ada orang tipu. Bagi tahu pada jemaah, lembu yang akan kita beli 4,000, maka kita jatuh seorang berapa? Dia bagi tahu lah, dia kira siap-siap. Bila pergi ke kedai, ni saya tahu ni sebab saya bidang fiqh. Yang tanya saya ni pula tokel lembu. Dekat Bangi tu tokel lembu, dekat Sedak, Sepang tokel lembu berapa ramai. Tanya ni ustaz, nak tanya hukum lah ustaz. Silakan. Ustaz, apa hukum kami keluarkan resit 4,000 seekor lembu, tetapi hakikatnya dia orang beli 2,900. Ni sekarang ni saya dah keluarkan resit ustaz, 30 ekor dari sebuah masjid. Saya tolong kira berapa dia dapat satu kepala tuan-tuan. Satu ekor lembu, seorang tu dapat RM10,000. Dia pergi 3 orang, 3 AJK, 3 Abdul. Seorang 30,000 dapat untung, dia dapat 1,000, 10 tuan-tuan. Tak kaya atas angin gitu tuan-tuan. Boleh berlaku. Tapi kita kena doa, ya Allah, kalau aku di tempat tu mungkin Allah akan uji juga. Kita kutuk, bodoh punya tu bendahari. Kita kedak kutuk tu. Apa ni AJK lembu, memang lembu. Macam sedap je kutuk. Cuba bagi tengok dia pegang. 2 kali 5, 10 je. Depan mata bang. Duit. Tu sebab nyanyi M Nasir tu, duit, di mana kau duit. Tu.
Duit menyebabkan orang kelabu mata, tuan-tuan. That's why kena beringat. Malam ni patut saya memang kat sini kan. Saya dapat PA saya dapat tawaran. Ada satu masjid panggil. Tapi di luar kawasan lah. Minta, boleh tak bagi ustaz malam ni? Tak boleh. Ustaz, jadual dah keluar dalam Facebook, dalam Instagram, dan semua orang dah sebar dah. Tak boleh, batal. Ginilah antara kita. PA saya pun dia bendul orang ni. Dia bagi tahu saya balik. Ustaz, dia tawar beginilah ustaz. Berapa kali ganda orang tu bayar, saya bayar 2 kali ganda. Oh, 2 kali ganda. Zat, kau blok orang ni. Masjid ni blok terus, tak payah pergi. Dia pun jawab, ustaz, kalau kita blok, siapa nak dakwah dia? Pula. Betul juga kata. Kalau aku blok, siapa pula? Dia macam tak ada adab. Takkan awak boleh nak suruh saya jadi tak amanah hanya kerana tawaran-tawaran ni? Ustaz rasuah pun. Tapi mujulah Allah kuatkan iman aku. Alhamdulillah lah, biar boleh konsisten lah tuan. Saya takkan batal program hanya kerana benda-benda kecil-kecil gitu. Kalau kecuali benda besar macam sakit saya batal. Kadang-kadang saya pergi juga. Macam kami ni susah, bila batal kami kena cari orang yang sama juga. Macam kami geng TV kena cari orang TV. Last minute memang tahu. Siapa tahu saya sakit tuan-tuan? Saya tak tahu yang tarikh ni, jadual saya untuk bulan 12 dah penuh. Masuk Januari tu. Orang rumah saya baru bagi tahu nak pergi Langkawi, bercuti kat Langkawi. Saya kata kenapa tak bagi tahu awal? Tapi isteri kan, you adjust lah macam mana pun. Saya tak cakap je. Saya pun WhatsApp kat PA saya kata tolonglah adjust 2 hari nak pergi cuti kat Langkawi. PA saya buat keluar gambar hantu kuning tu kan. Terkejut. Nak buat macam mana? Macam baru ni, surau dekat Bandar Baru Bangi. Surau kecil je, tapi kuliah bulanan. Tapi orang ramai. Kuliah bulanan lebih ramai daripada malam ni. Penuh budak-budak muda tanya soalan apa kan. Saya mengajar kuliah fiqh. Fix masa setengah jam kuliah saya. Setengah jam soal jawab. Sejam. Sebelum maknanya dalam pukul 9, sebelum pukul 9 dah siap. Kalau sekarang ni awal kan. Ni nak berhenti ni 8.45 ni. Memang time saya berhenti ni. Jangan risau tuan-tuan kata bila nak berhenti ustaz ni. Aku faham, aku pun tak nak lama tuan-tuan. 8.45 saya akan berhenti. Kalau sebab ni isyak awal. Kalau isyak lewat pukul 9 stop. Jadi ada isteri pemimpin PA dia telefon lah. Pegawai khas telefon ajak makan malam. Program tertutup. Jadi saya pun kata minta maaf lah, tak boleh. Saya tak boleh nak hadir. Sebab saya ada kuliah maghrib. Saya pun hantar je. Dia pun buat muka terkejut. Dia kata, ustaz, orang lain ustaz, bila kita sebut makan dengan gini, semua batal. Datang ustaz. Ustaz hanya kuliah maghrib pun. Kat surau pula tu. Betul ke ni? Saya pun bagi saya punya jadual. Penuh dah 1 sampai 31. Dia pun buat muka terkejut juga. Tapi nak cerita, tuan-tuan, kalau nak batal hanya kerana benda-benda yang kadang-kadang boleh menyebabkan fitnah, baik tak sah lah tuan-tuan. Itu sebabnya dalam hal ni, ayyukhalitan nas, kita kena ingat, duit ini adalah fitnah. Perempuan adalah fitnah. Jangan kutuk orang yang berzina. Bukan, kita tak boleh kutuk orang berzina. Tapi kita boleh muhasabah. Boleh menjatuhkan hukuman. Hakim yang jatuhkan hukuman. Orang tu berzina, hukumlah dia. Tetapi tak mustahil orang berzina akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita tak boleh nak kutuk anak haram. Tak boleh kutuk anak zina, tak boleh kutuk mak bapak yang berzina. Kita kena fikir macam mana nak elakkan generasi yang lain, anak-anak keturunan kita daripada berzina. Itu yang kita kena fikirkan bersama. Bukan kita kutuk orang. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hidayah milik Allah, tuan-tuan dan puan. Oleh sebab itu muslimin muslimat, kalau ada 4 perkara ni dalam diri kita, insya-Allah kita pakat-pakat bermuhasabah dan kita akan jadi lebih baik dan lebih baik. Tambah-tambah pula zaman sekarang zaman yang sangat menakutkan kita, tuan-tuan. Ekonomi makin teruk. Duit Malaysia makin tak berapa nak laku. Ni saya akhir bulan ni ke Thailand 3 hari. Urusan universiti rasmi. Pihak universiti di Thailand telah minta pihak UKM bayar dengan baht.
atau dolar. Duit Malaysia tak diterima. Sampai peringkat tu, saya terpaksa tukar duit baht 1 har pula kena tukar baht. Geng TV9 dia pergi ke Filipin, dia ingatkan boleh tukar tuan-tuan. Pergi Filipin, we are not accept Malaysian ringgit untuk masa ni. Tak terima. Pergi ke Arab Saudi, dulu RM1,000 dapat RM1,000 kan. Sekarang dapat RM1,100. Oh, suka tu tuan-tuan. Sekarang berapa? RM1,000 berapa? Ha? Tak, RM1,000 dapat lebih kurang 750 rial. Ha, tuan-tuan. Allahu Akbar. Padahal saya tengok pakcik-pakcik bila nak beli buah tamar berkira pakai. Ui. Dulu beli tanpa mengira. Sekarang berkira tuan-tuan. Allah, mahalnya Ustaz. Minta kurang lagi Ustaz, minta kurang lagi. Nak cerita bagi, sekarang ni dugaan Allah pada kita banyak. Sebab apa? Sebab dosa kita. Sebab kita tak bermuhasabah. Pemimpin tak muhasabah diri, rakyat tak bermuhasabah diri. Pakat-pakatlah kita bermuhasabah, insya-Allah kita akan menjadi yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Maafkan saya kalau ada salah dan silap. Insya-Allah kita sama-samalah buat yang terbaik dalam hidup kita ni tuan-tuan. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Jadi kita cuba jadi yang terbaik dalam hidup kita. Sekurang-kurangnya kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jangan kita mati tidak ada apa yang kita nak tunjuk depan Allah. Sekurang-kurangnya kita mati adalah sesuatu yang boleh kita persembahkan depan Allah, dan kita boleh sekurang-kurangnya mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW dan amalan-amalan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Percayalah, kalau saya duduk di kursi ini, mic ini, kamera ini akan datang kepada semua orang-orang yang bermanfaat dengannya untuk masuk dalam syurga. Tuan-tuan duduk dekat tempat-tempat duduk tuan-tuan. Tempat duduk itulah yang akan datang di depan Allah menjadi saksi. Ya Allah, dia pernah duduk atas aku, ya Allah. Masukkanlah dia ke dalam syurga. Ya Allah, dia pernah sujud di atas aku, ya Allah. Masukkanlah ke dia dalam syurga. Macam tuan-tuan yang bersandar kat dinding, tiang-tiang ini akan datang tuan-tuan. Ya Allah, aku adalah tiang, ya Allah. Dia sandar pada aku, ya Allah. Alhamdulillah dia tak tidur, ya Allah. Alhamdulillah. Orang ni nampak tak tidur. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Carilah poin-poin yang boleh bawa depan Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.